Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama pengajian kita risalah fi'il mantiq. Kita dalam bahasa makulat tak habis lagi, insya-Allah. Pada malam yang mulia ini kita akan selesaikan bahasa makulat, dan kita akan sama pula maqasid tasawwur, iaitu tentang at-ta'rif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Ma huwal mata? Apakah dia itu mata? Huwa husulus syai'i fi zamani, iaitulah hasilkan suatu di dalam masa. Itu panggil makulatu mata. Dia berkaitan dengan makhluk. Maka ini berkaitan arad. Duduk dalam bahagian arad 9. Dan juga arad 9 ni makulatu mata. Makulatu mata. Maka makulatul mata setengah daripada umur nisbiyah. Oleh kerana di antara arad, ya ada arad yang kita faham dia tanpa faham yang lain. Berarti kita faham dia tidak terhenti atas faham yang lain. Ada dua. Ada kam dengan kaif. Ada pun lain yang panggil tak dapat tidak kita nak renti dia, kena renti benda lain. Dia panggil umur nisbiyah. Dia panggil umur nisbiyah. Termasuknya makulatu ainah yang kita telah belajar lagi. Dan pada malam ini kita akan mula masuknya makulatu mata. Maka apa makna makulatu mata? Kata musannif kita, huwa husulu syai'i fi zamani. Hasilkan suatu di dalam masa. Kemudian masa tu. Kalimah az-zaman. Apa makna zaman? Hasilkan suatu, yang ni asyai' itu umum. Suatu kita tak kita ke apa saja. Minal mumkinat. Apa saja daripada minal mumkinat di dalam masa. Maka yang kita yang kita terlekat di sini, yang kita keliru di sini, apa makna masa? Az-zaman. Maka az-zaman, kalau mengikut falasifah, yang mengatakan duduk di dalam makulatu kam. Kam muttasil di dalam bahagian ghairu qarzat. Apa maksudnya? Maksudnya masa ini segala juzuk bagi masa tidak boleh himpun dalam apa untuk ada satu, panggil ada sekaligus. Semua juzuk tak boleh. Oleh kerana masa ni ada tiga yang kita termaklum. Masa lepas dah, panggil masa madhi, masa sekarang, masa lagi datang. Maka masa lagi akan datang. Jadi masalah ghairu qarzat, jadi tiga masa tersebut tak boleh nak himpun pada nak ada. Berartinya kita tahu masa sekarang ni, masa yang kita duduk sekarang, kita belajar ni ada semua. Sekarang, lepas dah, dan juga lagi kadang tak boleh. Ia bertalian, ni panggil beransur-ansur pergi. Berarti yang lepas dah panggil madi, yang sekarang panggil hadir, al-an, yang tidak berlaku lagi akan datang, ini panggil mustaqbal. Itu bang. Itu kita katanya di sisi ulama falasifah. Ia panggil duduk dalam kam. Kerana apa dalam kam? Kerana ia bilang zaman ni ialah harakati aflak. Ada selisih di antara takrif ataupun definisi kita katanya tentang apa? Tentang takrif
zaman. Jadi tentang takrif zaman, setengah ulama falasifah memberi takrifkan iaitulah gerakan falak, harakatil aflak. Nah, harakatil aflak, gerakan falak. Setengah kata dak al aflak diri falak selalu dah. Dah. Jadi setengah kata dak bukan dua tu. Iaitulah kena kena sakat dan miqdar harakatihi, iaitu qadar bagi geraknya gerak aflak, gerak falak. Ada pemutakallimin, tiga-tiga tadi itu takrif falasifah yang berkaitan dengan gerak falak. Jadi falasifah katanya gerak falak, diri falak, sakatan gerak falak, ada tiga semua. Diri falak, gerak falak, sakatan gerak falak. Gerak bulan bintang ni kita katanya. Itu hak falasifah. Dengan sebab itulah falasifah katanya masa ni panggil benda maujud, sebab ia takrif falak. Falak ni benda ada. Falak ni benda ada. Dengan sebab itulah dia katanya zaman ni benda maujud. Ada pun mutakallimin tidak. Mutakallimin ia takrif masa. Ia kata masa ni di dalam amrun i'tibari, benda kira-kira saja, bukan benda ada. Sebab ia takrif tak sama dengan takrif falasifah. Oleh kerana mereka iaitulah mutakallimin, ia takrif kan khususnya Asy'ariyah. Ia takrifnya iaitulah mutajaddidun ma'lum yuqaddaru bihi mutajaddidul mauhum. Mutajaddid iaitu benda baru yang maklum, yang ditakdirkan dengannya, dengan mutajaddid maklum tadi akan mutajaddid mauhum, yang ditakdirkan akan mujadid iaitu benda baru hak mauhum. Kerana apa ditakdirkan? Izalatan li ibhamihi, supaya hilang bagi wahamnya, waham bagi seseorang kita kata. Waham bagi benda maklum. Contoh macam mana? Kita katanya, kita jawab soalan, bilakah Zaid datang? Zaid datang, ia panggil benda mutajaddid mauhum. Benda baru hak mauhum, waham. Tak jelas. Ia datang ke, tak datang ke, tak jelas, panggil mauhum, waham. Satu lagi mutajaddid maklum. Kita katanya Zaid datang waktu zuhur. Yakni pada waktu zuhur. Maka waktu zuhur itu ia panggil apa? Ia panggil mutajaddid maklum. Oleh kerana waktu zuhur ni tak berlaku. Maka muqaranah, makna benda di antara benda mauhum dengan benda maklum hidup sekali, panggil adu di antara dua perkara tersebut. Maka jadilah masa. Jadi masa tu dia takrif lagu tu. Dua perkara. Pertamanya benda mauhum, benda tak cerak. Yang keduanya benda maklum. Maka duduk sekali dua tu jadi masa. Bila dah Zaid datang, Zaid datang tak tahu. Dia tak tahu. Sebab tak tahu apa panggil benda mauhum, bukan benda yakin. Zaid datang lepas maghrib, lepas maghrib benda maklum. Maka muqaranah menyertai dua perkara tersebut itu panggil masa. Dengan sebab itulah kita makhluk ni tak lepas. Dia tak lepas dua perkara tadi. Abang muqaranah berbanding, abang menyertai dua perkara tadi. Mutajaddid mauhum dengan mutajaddid maklum. Cuba kita fikir hari ini makna kita ni. Dua tu tak lepas. Apabila ada dua perkara, itulah yang panggil masa. Masa tu dipanggil amrun i'tibari. Benda kira-kira saja. Kita kata bolehlah kita esok. Pagi esok. Kita tahu aku nak buat ni waktu ni. Aku nak apa? Aku nak baca Quran lepas subuh. Baca Quran tu panggil mauhum, tak cerak. Boleh jadi berlaku, boleh tak berlaku. Lepas subuh ni berlaku. Aku nak makan nasi jam 7 pagi. Makan nasi benda mauhum. 7 pagi mana waktu isyraq tu. Tu benda maklum. Aku nak pergi kerja waktu duha. Dia kata waktu duha maklum. Pergi kerja benda mauhum. Aku nak balik lepas zuhur. Nak balik
mauhum, lepas zuhur maklum. Dah. Panggil masa tu. Aku nak berziarah kawan lepas asar. Ziarah kawan, benda mauhum, benda tak cerak. Nak ziarah ke atau tiada berziarah? Boleh hadir dua belah. Tapi lepas asar berlaku. Apabila kita muqaranah dua perkara tu, kita menyertai dua perkara, benda yang tak jelas dengan benda jelas, maka dikatakan masa. Itu masa di sisi mutakallimin. Masa di sisi mutakallimin. Ia tak sama di sisi falasifah. Kalau kita kata masa duk gerak segala falak, bukan hak mutakallimin, bukan hak kita kata hak Asy'ariyah. Iaitulah masa di sisi falasifah. Sebab falasifah dia katanya masa gerak falak. Gerak ke falak. Gerak ke atas tu lah. Kita tahu bulan bintang tu. Maka itu masa di sisi dia. Ada pun isi kita tak. Dah. Panggil mutajaddidun ma'lum yuqaddaru bi mutajaddidun mauhum izalatan libham. Jadi kalau kita kata Zaid nak mari bila? Nak mari bila tu benda mauhum. Jadi duk waham. Apabila kita kata Zaid nak datang lepas zuhur. Lepas zuhur ni berlaku. Apabila kita kata lepas zuhur, jadi hak duk keliru tadi hilang. Jadi hilang keliru. Maka apabila kita menyertai dua perkara tersebut, itu panggil masa. Masa lagu tu dah menyertai dua perkara. Kalau satu perkara tak panggil masa. Satu perkara tak panggil masa. Kena ada dua perkara baru panggil masa. Dah, iaitu benda maklum dengan benda mauhum. Aku nak pergi motang. Motang ni benda mauhum, benda tak cerak. Boleh hadir pergi. Aku nak pergi motang jam ataupun kita katanya lepas subuh. Lepas sembahyang subuh. Maka lepas subuh tu benda maklum. Subuh tak berlaku maklum. Tapi nak pergi motang tu benda mauhum. Maka kita menyertai dua perkara tu, itu panggil masa. Maka kita hari tak lepas lagu tu menyertai dua perkara tu, dua. Maka dipanggil masa. Itu di sisi mutakallim ahli sunnah wal jamaah khususnya. Habis. Kamu ni masa tadi. Hasilkan suatu dalam masa tadi. Ila kam yang qasim mata, kepada berapakah terbagi mata. Yang qasimu kal aina, terbagi seperti mana aina. Ila kismaini, kepada dua. Yakni sama-sama kata dua. Apa aina? Mana mata hakikiyun wa mata ghairu hakikiyin. Wa mata ghairu hakikiyin. Atau mata yang hakikat, mata yang tidak hakikat. Seperti mana makan. Ma huwal matal hakiki, apakah mata hakiki? Mata hakiki ialah huwa husulus syai' fi zaman alladhi yantabiqu alaih, hasilkan sesuatu di dalam masa yang muafakat. Yang muafakat atas masa. Muafakat mana sekali. Masuk sekali tu dah. Jadi masuk sekaligus. Dengan masa. Contoh misal apa? Kakaunil kusuf fi waktu kaza, seperti gerhana matahari pada waktu kazab kiye. Macam mana? Kita tahu hari ini berlakunya gerhana matahari pada jam 12:20 minit 2 detik. Dah. Maka kita sebut kata jam 12:20 minit 20 detik itu panggil mata hakiki. Masa berlaku sungguh tu. Kita kata jawab guna. Bila berlaku gerhana bulan, kita kata pada hari Isnin, pada jam 12:20 minit 20 detik. Itu dia panggil mata hakiki. Sebab muqaranah benda mutajaddid maklum dengan mutajaddid mauhum. Mana mutajaddid mauhum? Iaitulah gerhana bulan. Mana hak maklum? Iaitulah jam 12:20 minit. Apabila menyertai dua tu, maka timbul masa itu di sisi mutakallimin. Adapun di sisi falasifah tidak. Sebab falasifah mengatakan masa ialah gerak falak. Tu sisi. Maka kita katanya
gerhana matahari bulan, kita tahu dah gerhana bulan pada hari Isnin jam 12:20 20 detik, itu panggil mata hakiki. Ma huwal matawar hakiki, dan apakah mata hak bukan hakiki? Huwa husul syai' fi zaman alladhi la yantabiqu alaih, hasilkan suatu di dalam masa yang tidak muafakat atas suatu. Jadi masa luah. Buat contoh macam mana? Ka qaunil kusufi fi yaumi kaza atau syahr kaza. Seperti keadaan gerhana bulan pada hari ini. Hari kira kita tahu hari apa? Hari Isnin. Ya tahu tu ya. Au syahr kaza ataupun bulan kira. Gerhana bulan pada bulan 2. Kita tahu bulan 2. Jadi adakah bulan 2 sebulan tu gerhana bulan? Tidak. Adakah sehari 24 jam tu gerhana bulan? Tak juga. Jadi kita sebut saat itu bukan hakiki. Sebab hakiki kena betul seling atau hakiki. Kalau goyak dengan cara luah lagu tu, dia panggil mata ghaira hakiki. Seperti mana makan yang kita pula belajar lepas doa. Jadi kalau kita goyak kata, kita kata bila berlaku gerhana matahari kita bulan 2, tak kata? Hak tu bukan hakiki. Kerana apa? Kerana kalau kita faham betul-betul katanya bulan 2 sebulan tu kerana tak boleh jadi. Mana tak ada berlaku lagu, tak biasa berlaku lagu tu, walaupun mungkin kita katanya tapi tak berlaku. Maka dikanak di sini maka apabila kecil dia panggil zaman ghaira hakiki, bukan hak sebenar, bukan hakiki. Nama ni mustalahat. Hak hakiki kena betul. Ini mustalahat dalam ilmu makulat. Kita pergi pula seterus pula, ma huwal milku, apakah dia mil? Mil huwa hay'atu, habislah. Jadi di antara makulat payah habislah. Hak payah bahasa banyaknya makulat tu kam, kaif, aina, mata. Pak makulah ni panggil bahasa tu jadi banyak sikit. Adapun selepas pada ni tak banyaklah. Jadi bahasa tak ada payah sangat. Lepas tu bahasa tak ada luah sangat. Tak ada seperti mana makulah yang kita bahasa lepas dah. Ma huwal mil, apakah mil? Huwa hay'atun hasilatun, ialah kelakuan yang hasil lisyai' bagi sesuatu, bisa babi ma yuhitu bihi, dengan sebab barang likung dengannya dengan ma, au bi ba'di, atau setengah ma. Jadi dengan sebab hasil kelakuan yang hasil bagi suatu dengan sebab ada barang likung dengan dia. Dengan suatu klik situ. Awi ba'di, atau setengah-setengah suatu, likung setengah ya. Apabila likung dah, wayan takilu bintiqalihi, dan pindah suatu saat itu. Atau ma saat itu bintiqalihi, dengan sebab pindah syai'. Berartinya pindah ma dengan sebab pindah syai'. Kal hay'atil hasilah bit ta'ammumi, seperti kelakuan yang hasil dengan sebab ta'ammum, dengan sebab katuk habis. Kita kata pula, kita kata katuk ke apa? Kita kata pakai baju katuk habis, meja kepala habis. Kita katanya panggil mil. Lepas tu pindah baju saat ni kita kata dengan sebab kita buku plastik, kita ta'ammum ni kita katuk plastik sesuatu benda mil. Jadi katuk habis likung. Lepas tu pindah plastik saat ni tu kita katanya dengan sebab pindah barang dalam. Apabila barang dalam pindah sampai plastik. Kita kata watakhammus, baju kita atas apa kita baju kita ni baju bagi makulatul mil. Kerana apa? Hasil bagi suatu yang likung semua. Likung kita tubuh kita ni, apa likung kita baju duk likung kita. Pas likung semua tak setengah. Pindah baju saat ni pun dengan sebab kita pindah. Apabila kita berjalan, baju pun turut kita. Jadi 2 mil kena 2. Kena likung sesuatu dan juga pindah. Likung sesuatu, pindah.
Berarti baju kita ni likung kita lah. Jadi maju kita ni panggil makulatul mil. Dah. Setengah kita makulatul lahu. Tu habis. Watasalluh, iaitu bersenjata. Kita katanya pakai baju besi. Pakai baju besi likung tubuh kita di baju besi. Apabila kita bergerak, geraklah besi tersebut. Itu dia panggil panggil apa? Makulatu mil. Kemudian kata musannif kita, ilakam yang qasimul muhitu al-muntakilu. Kepada berapakah terbahagikan benda yang likung yang boleh pindah. Benda likung, lepas tu benda yang pindah. Benda likung. Yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua. At-tabi'i kajildil hayawan wa ghairu tabi'i sawa'un ahata bil kul kasabi au bil ba'di kal khatami. Dah. Jadi benda yang likung saat ni, tu yang boleh pindah ada dua. Hak tabi'i, banyak asal kejadian seperti kulit kita. Kulit kita duk katuk kita. Isi kita. Panggil makulatul mil, kulit ni. Pas kulit kita ni boleh pindah tu dengan sebab kita pindah kulit kita ni. Maka kulit jild hayawan, iaitu kulit bagi benda hidup, itu dipanggil tabi'i. Wa ghairu tabi'i, dan hak bukan tabi'i, maknanya yang dibuat lah kita katanya, yang dibuat oleh manusia kita kata, bukan hak asal kejadian, itu panggil ghairu tabi'i. Sawa'un ahata bikulli, sama ada dah likung tak ni tu. Ghairu tabi'in bikul, likung semua. Katuk bih. Kasaubi, seperti pakaian, seperti kita pakai baju tok orang lelaki, baju luk belanga. Baju luk belanga kena sarung. Katuk habis tubuh kita. Maka baju tu dipanggil ghairu tabi'i. Bukan hak asal kejadian sebab manusia buat. Lepas tu katuk tubuh kita. Bilkul. Dah. Au bil ba'di, atau katuk setengah atau dengan setengah. Yakni katuk dengan setengah. Likungnya dengan setengah. Kal khatami, seperti cicing. Maka cicing ni katuk setengah lah, sikit tu. Sikit pak besi duk tu. Maka cicing tu dia panggil cicing ni dia boleh pindah dengan sebab kita pindah. Maka cicing tu dia panggil makulatul mil atau makulatul lahu. Mirah. Nanti panggil duk dalam bahagian Arab. Kita pergi pula kepada Arab lepas dah ni tak ada panggil, tak ada bahasa. Kalau tengok kitab lain pun sama, bahasa tak banyak seperti yang awal saya sebut tadi, kam, kaif, mata, aina. Tu bahasa tu jadi banyak sebab ia ada pecah pula. Ma huwal wad'u, apakah wad'? Wad'. Yani makulatul wad'i. Huwa hay'atun hasilatun li syai'i. Kelakuan yang hasil bagi sesuatu bisa babi nisbataini, dengan sebab dua nisbah, dua benda adu. Huma, dua nisbah tu, nisbatu ba'di ajza ila ba'din, nisbah setengah juzuknya kepada setengah juzuk lain. Wa nisbatu ajza'ihi ilal umuril kharijiyah, dan nisbah segala juzuk bagi suatu kepada perkara yang luar. Anhu, daripadanya pada suatu. Ka hayatil insani, seperti kelakuan manusia, hayah kelakuan manusia. Fil qiyami, pada diri. Kita kata manusia berdiri. Kita gambarkan wad'. Mana wad'ul qiyam lagu mana? Ialah fa innahu, karena bahwasanya qiyam yu'tabaru fihi, diwakil pada qiyam nisbatu ajza'il jismi, nisbah segala jisim, mengadu segala juzuk bagi jisim, ba'dhiha ila ba'dhi, setengahnya, yakni setengah bagi ajza'il jismi, segala juzuk bagi jisim, ila ba'dhin, kepada setengah lain. Lagu mana? Kita kata berdiri, mana juzuk dia? Kepala, tubuh, tangan, kaki. Pas kita nisbah ke mana?
Sebab kita kata berdiri ni kena kaki duk atas, duk bawah. Bukan duk sama, bukan kata kaki dengan kepala duk sama, bukan. Bukan. Tu panggil nisbah segala juzuk jisim. Bagi kepala dengan kaki tak boleh duk setara. Kepala dengan kaki tak boleh duk setara. Wa nisbatu tilkal ajza'i ila umuri kharij anha. Dan nisbah segala juzuk tadi, juzuk bagi anggota tadi kepada perkara yang luar daripadanya. Kita ada daripada nisbah ajza' ni. Contoh kita kata diri dia kata kamisli kauni ra'sihi min fawqi wa rijlaihi min asfala. Seperti keadaan kepalanya daripada pihak atas dan dua kakinya kisah orang itu daripada pihak bawah. Ini apa ni? Panggil wada'ul qiyam. Qiyam lagu tu. Jadi sebab tak qiyam, dia kena nisbah sama dia lah. Iaitulah sama tubuh kita kata. Kaki tangan. Kita duduk guna qiyam. Berarti kepala kena hadap atas, kaki kena hadap bawah. Mana kepala dan kaki tak boleh duduk sekali, tak boleh duduk setara. Ia lain pada tidur. Tidur kita katanya wada'un naumi. Kepala dengan kaki boleh kata duduk setara. Duduk sama. Tu wada'un. Ada pun qiyam, kepala dengan kaki tak boleh duduk sama. Lepas tu kita kata nisbatul kharijiyah. Kharijiyah ni nak ayat tak kena. Nak ayat katanya sebut kata berdiri kena kepala hadap ke langit, kaki hadap ke bumi. Andaian kalau kita kata tak ada goyak umur kharijiyah, jadi kita orang panggil apa? Setengah tepat mengetaninya. Lagu mana? Lagu katanya kaki duk kepala duk bawah, kaki duk atas. Kepala hadap ke bumi, kaki hadap ke langit kita katanya. Lagu tu, kalau rupa lagu tu bukan qiyam. Kepala hadap ke langit, kaki hadap kepala hadap ke bumi, kaki hadap ke langit. Jadi kepala tu. Seolah tu kita jalan kaki lah. Seolah tu gitu. Maka jalan kaki di sini, rupa betul lagu tu, ia tak boleh panggil qiyam. Sebab qiyam, dia kena kaki tu hadap bumi, kepala hadap ke langit. Panggil qiyam. Maka boleh ulama kena sebut juga umuri kharijiyah kerana nak keluar tadi. Nak keluar hak kita suka kata kita suka kata berdiri dah. Pada hakikat bukan berdiri. Kenapa? Kerana kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Hak tu bukan berdiri tu. Sebab itulah dia kena nisbah kharijiyah. Kalau nisbah tak ada. Kalau kita kata nisbah bukan kharijiyah, kita katanya jadi kita keluar tu baik syarat lah ni. Syarat katanya tak ada nisbah kharijiyah. Berartinya kepala bawah kaki ke langit itu panggil qiyam enggak? Boleh panggil qiyam kan? Sebab apa? Sebab qiyam ni kepala dengan kaki tak boleh duduk sama. Tak boleh duduk sama. Pahala kita kata lagu tu. Jadi kepala ke bawah kaki ke atas boleh qiyam enggak? Padahal tak boleh panggil. Sebab itulah dia kena ada umur kharijiyah supaya nak tepok kekeliruan. Sebab kata umur kharijiyah nak panggil qiyam, dia kena kaki tu hadap bumi, kepala hadap langit itu panggil hantaran qiyam ataupun wada'u qiyam. Bila. Jadi kaunu ra'sihi fi fawq wa rijlaihi min asfala. Bila. Kama dia pula kita pergi kepada makulah seterus. Hak ni kena ngaji sekali. Iaitu makulatu yang fa'i dengan an yaf'ala. Makulatu fa' kita kata. Makulatu infi'al. Ma huwa an yanfa'ala. Apakah makulah an yaf'ala? Ialah huwa kaunu syai'i muassiran fi ghairihi. Keadaan sesuatu memberi bekas pada yang lainnya. Wikeseh. Qati'i madama qati'an. Seperti yang memotong hidup kat daging. Hidup kat daging, hidup kerak tu selama mana hidup kerak tak berhenti sebab daging banyak.
duk kerak kita kata dah daging banyak. Maka dia kerak dah. Kerak tu dipanggil makulatu ayyaf'ala. Maka daging di bawah tu. Daging di bawah kita kerak putus. Maka di bawah tu dipanggil makulah ayyaf'il. Orang kerak makulatu ayyaf'ala. Daging hak putus. Makulatu ayyaf'il. Sabit tu kita tengok dah. Ma huwa ayyaf'ila. Apakah makulah ayyaf'ila? Huwa kaunu syai' muta'assiran min ghairihi. Keadaan sesuatu menerima kesan daripada yang lainnya. Terima kesan pada yang lain. Kal munqati'i. Seperti terpotong. Mana terpotong? Daging tu. Jadi putus lepas putus. Terpotong. Madama munqati'. Selama mana itu terpotong. Kenapa? Kerana ada kerak ni. Orang duk kerak dia putus itu. Kerak. Maka kerak tu dia panggil fa'. Daging hak putus tu panggil infial. Sepogok kita kata air hak kita rebus tak apa? Tak dapur tu. Air yang kita rebus tak dapur. Air dia gelegok glug. Tu. Itu dia panggil infial. Api di bawah tu, di bawah kendi tu, dia panggil fa'. Selama mana api duk ada, air duk gelegok glug. Nampak tak? Jadi air gelegok tu panggil ayyaf'ala. Api duk nyala tu okey. Air hok duk gelegok tu dia panggil ayyaf'il. Air duk nyala, api hok duk nyala tu ayyaf'ala. Jadi hak api tu makulah tu fa', air hak duk gelegok tu makulah tu infial. Tapi kalau kita kira ulama dia pakai ta'bir ayyaf'ala dengan ayyaf'il. Kerana apa? Kerana ulama yang mengatakan tetengi makulah tu fa' dengan infial ni hidup baru semua. Sebab api duk nyala kan. Api tu duk nyala lu. Maka kena munasabah lah, kena pakai kelima fa'il. Sebab fa'il ni wibadah hudus wa tajaddud. Kalau kata isim ni makna yufidus subut wa dawam. Dah ala kulli hal dah. Sabit itulah ulama dia pakainya hak fa'il, hak lebih utama ibarat. Makulatu ayyaf'il, makulatu ayyaf'ala. Tengah hitam makulatul fi'li, makulatu infial. Atau ala kulli hal di situ tu tak mengapa yang mana satu. Berarti dua ni kena pergi sekali. Makulatul fi', makulatul infial. Api duk nyala lu dah. Api duk nyala tu fi', air gelegok lagi ni tu panggil infial. Orang duk kerak daging tu panggil fi', daging tu terpotong putus panggil infial. Nampak tu? Air batu dalam peti sejuk. Air kita kata air batu. Air batu tu jadi infial. Lepas alat untuk jadi sejuk tu itu panggil fa'. Dah gitu lah. Ni yang panggil panggil apa? Panggil gu. Ada fa', ada infial. Nggak otomatik. Ada fa', ada infial. Habis. Lepas kita buat soalan kesel di sini. Kesel di sini, kesel bukan kesel di kanan gitu, iaitu kesel adat boleh menyalahi. Bukan bekas sungguh seperti mana. Maka bekas sungguh di sini boleh hadir kata falasifah yang iktikad aku tu. Sebab falasifah mengatakan diri suatu tu lebih bekas. Adapun kita mutakalim tidak. Kalau tu tak kandak tak ada. Kita mutakalim ahli sunnah jamaah. Masalah nak berlaku apa-apa mengikut Tuhan kandak, mengikut Tuhan taksis. Kalau Tuhan tak kandak, Tuhan tidak menentu, dia tak jadi. Ada pun falasifah tak. Benda ni wib kesel gimari. Wib kesel. Maka di sini kita ngaji bab ni kita merai mustalahat, tapi kita pergi hak kita lah. Wib kesel sini bukan wib kesel di mana falasifah bukan. Dia panggil boleh menerima ubah. Oleh kerana yang memberi kesan sungguhnya wallah yang wib bekas. Allah Ta'ala yang memberi bekas. Lain pada Allah Ta'ala tak boleh memberi bekas. Beda. Kamar dia yang hak akhir sekali yang mana saya
cantik lakoh dulu, iaitulah makulatul idhafah. Oleh kerana makulatul idhafah ni dia berkaitan habis dengan segala makulat. Ada berkaitan, ada hubungan, ada. Dah dengan apa? Dengan makulat lagi. Ada masuk habis. Tengok dah. Hiya ialah an-nisbatul aridah, nisbah yang datang. Lil jismi bagi jisim. Bil qiyas dengan kita adu ila nisbatin ukhra kepada nisbah yang lain. Supaya kita tu misal apa? Kal ubuwati al-aridati lil abbi. Seperti ubuwah, sifat kebapakan yang datang bagi bapak. Sifat kebapakan kita, bapak kita, sifat bapak tu. Sifat bapak saat itu, kita nak panggil bapak tak dapat tidak, kena ada anak. Kalau tak ada anak, tak panggil pak. Wal bunuwati, nak ni anak, nak kata anak, kena ada pak. Apa dah tu? Al-aridati lil ibni, yang datang bagi ibu. Keadaan anak kita kata. Fa inna kullam minhuma, sesungguhnya tiap-tiap satu pada keluar nisbatu ta'akkulin, nisbah nak faham bil qiyasi dengan kita adu ila nisbatin ukhra kepada adu akan yang lain. Lagu mana? Jadi kita nak kata seorang tu panggil bapak. Lagu mana? Tak dapat tidak, kena ada anak. Nak kata anak tak dapat tidak, kena ada pak. Dengan cara sendiri dia tak boleh nak panggil pak. Dengan cara duk sok ready, dia tak boleh nak panggil pak. Dengan sebab itulah dia kena adu dengan yang lain. Supaya juga kita terkakak. Nak kata kakak, dia kena ada adik. Sok dia tak boleh panggil kakak adik. Duk sok kakak tak boleh. Apabila dilahirkan seorang pula, barulah kita panggil kakak. Kan pahak seorang lagi panggil apa? Adik. Kenapa panggil adik? Kerana ada kakak. Tu dia panggil kena nisbah, kena pergi adu dengan yang lain, barulah timbul sifat tu tadi. Kalau tak ada pergi adu yang tak ada timbul. Pun kita kata seorang diri, tak ada kakak, tak ada adik, duk seorang diri. Selama mana lahir pula, kakak, adik, timbul lah. Timbul apabila kita pergi adu dengan hak lain. Kalau kita tak adu, tak timbul juga. Dah, apa dah? Tu dia panggil, kita katanya kena pergi adu hak lain. Kena pergi ukur dengan hak lain. Kalau dengan semata-mata diri dia tu, dia tak akan timbul sifat ni. Sifat bapak, sifat anak, sifat kakak, sifat adik kita kata. Supaya kita kata suami isteri. Suami, kalau seorang dia tak boleh panggil suami. Yusuf, boleh panggil suami. Tak panggil ni kalau dia tak kahwin. Apabila kahwin tu, dengan cara tapi panggil suami. Kenapa suami? Sebab ada isteri, dia ukur dengan ada retina. Isteri tu duk sore dia tak panggil juga isteri. Kena ukur dengan ada suami. Dia panggil idhafah. Idhafah ni makna sandar. Kena sandar lagi. Kena sandar. Barulah timbul tadi. Dah. Maka makulatul idhafah ia akan masuk semua. Akan Gi masuk semua kepada makulah hak lain. Dah. Kita katanya contoh makulatu mata. Lagu mana makulatu mata gi masuk? Ya masuknya ini masa kita nak kata masa apa? Masa ni. Ya kena gi adu. Dah, masa lebih cepat ya kena ada hak lama. Kalau dia cepat, ya kena ada hak lama. Kalau semata diri dia tak angin cepat. Dan juga kita nak terlamat. Semata-mata diri dia dengan tampak dia yang lain, dia tak angin lama. Apabila ada soal lagi, mula cepat lah. Cepat banget lah. Kita tak besar lu. Duk cara diri dia tak boleh angin besar. Dan juga duk ada sore dia tak boleh angin lu. Apabila lagi adu satu lagi, hak ni lebih besar pada hak ni. Hak ni lebih halus pada hak ni, kita kata. Supaya janguk dengan huduh. Duk sore tak boleh janguk. Apabila ada sore lagi, kita nampak tahu hak ni lebih cantik pada ini. Ini tidak cantik. Hak ni tidak cantik, kita kata. Jadi kau duk tu tak boleh panggil. Tu dia panggil kerana ada pergi sandar dok lain, barulah timbul sifat tu ada.
ni bercantik. Tinggi rendah. Nak kata duk sore tu. Nak kata tinggi rendah tak boleh. Apabila kita pergi adu dengan saing kita, oh aku lebih tinggi pada saing kita. Saing kita lebih rendah pada kita. Tu dia panggil umur, panggil apa? Idhafah. Makulatu idhafah laku tu lah. Tu jadi nak ayat katanya dia kena adu dengan hak lain. Kalau tidak adu yang lain, dia tak ada sifat tu diri dia. Sifat tu tak ada pada diri dia. Sebab kita kata api panah. Panah dengan tidak panah. Hak ni panah, hak ni tak panah. Dia kena adu. Kalau duk son atau panah tak boleh. Panah sungguh tak boleh. Jadi duk tanya dia. Sebab dia tak ada adu dengan hak lain. Apabila kita adu hak lain, timbul hak ni kuat, hak ni tak kuat, hak ni panjang, hak ni panak, hak ni tinggi, hak ni genah, hak ni huduh, hak ni jangok. Tu. Sebab kita adu hak lain. Kalau semata-mata tunggal cara dia tak ada. Lagu tu. Tu. Tu je panggil. Dengan sebab itu dia panggil idhafah. Sebab nak reti satu benda dengan cara sendiri tidak boleh, tak dapat tidak kena reti satu lagi. Seperti mana pok. Kita nak reti pok cerak je kena ada anak. Kalau tak ada anak tak boleh panggil pok. Suami. Nak kata suami cerak je ada isteri. Kalau tak ada isteri tak boleh panggil suami. Dah. Lagu tu. Kakak. Sebab dia ada sore lagi. Kalau duk sore dia tak ada kakak adik. Apabila ada sore lagi, ni adik dia. Itu dia panggil makulatu idhafah. Maka daripada kita kata daripada 7 makulah. Mana kita ada 7 makulah? Kita mulai pada aina mata kaifa. Aina mata idhafah mil. Kita kata wad ayaf'ala ayaf'ila. Semua ni di sisi mutakallimi dia katanya daripada umur nisbiyah. Daripada umur nisbiyah. Bukan benda maujud dak. Adapun falsafah dak benda maujud. Hak ni selisih di antara ulama tentang kata benda tersebut tu benda maujud ke benda amru i'tibari. Dah. Maka mutakallimin kata amru i'tibari seperti mana masa tadi. Adapun sisi ukama ada benda wujud, tapi itulah di sisi dia panggil makulah asyarah, iaitu ilmu duk bahas benda ada hak mungkin. Sebab falsafah duk bahas benda ada, maka termasuk pada benda ada. Kita kata termasuk pada benda ada. Kita katanya umur nisbiyah tadi. Makulatu aina mata wad mil. Semua tu. Hak tu di sisi falsafah. Adapun mutakallim tak. Dia panggil masuk daripada benda kira-kira saja. Amrun i'tibari. Benda kira bagi seorang buat kira. Mana dia ada kira hak ni besar, hak ni halus, hak ni tinggi, hak ni kena kira. Dia panggil apa? Dia panggil duduk dalam umur nisbiyah. Kena adu. Kalau cara dia, orang duduk cara dia tak reti. Supaya kata tepat ni, kita Yusuf duduk mana? Duduk depan rumah. Dia kena ada dua perkara. Yusuf dengan tepat. Waktu mana? Kau nak kena waktu. Masa. Tu. Berarti perfect dengan infi'ah duduk sekali dua tu. Berartinya semua tu dia kena adu. Barulah kita reti. Kalau tidak adu, tak reti. Kita tak reti. Supaya kata pak dia, nak kata pak tak dapat dia kena ada anak. Kalau dia seorang dia tak panggil pak. Suami, tak dapat dia kena ada isteri. Kita sebut kata si Zaid itu suami, tak dapat tidak ketika tu dia kena ada isteri. Sebab kalau duduk seorang dia, tangan tapang kahwin, dia tak boleh panggil suami. Sebab suami isteri dia panggil umur nisbiyah. Berarti kena adu gimana. Barulah timbul. Kemudian kita sekat ni saja. Kita habislah makulat. Makulat asyarah. InsyaAllah ini dalam kitab risalah ilmu mantik. Cara hospital lalu makulat. Kalau kita nak mendalami dalam ilmu ni, insyaAllah Darul Ma'rifah akan nak mengadakan baca kitab khah. Yang ni nak baca kitab khah tentang ilmu makulat. InsyaAllah lepas ngaji mantik, Darul Ma'rifah akan nak mengadakan pengajian makulat khah.
Mana kitab makulak selalu dah. Ada pun ni kita kata risalah mantik, cuma makulak ni mari sepitah lalu. Dah. Maka sekarang ni saja pada malam yang mulia ini dengan akhir kali kata wa ufawwidu amri ila Allah innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.